Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bab 1.3 Pemadam Kebakaran. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 1.3.1 Berkomunikasi mengenai jenis pemadam kebakaran. 1.3.2 Menerangkan kaedah penggunaan pemadam kebakaran. 1.3.3 Menjalankan audit alat pemadam kebakaran. Proses pembelajaran hari ini kita pecahkan kepada 4 bahagian. Yang pertama, kita akan lihat jenis pemadam kebakaran. Yang kedua, jenis pemadam api. Yang ketiga, kaedah penggunaan pemadam kebakaran. Yang keempat, audit alat pemadam kebakaran. Jenis pemadam kebakaran. Jenis pemadam kebakaran, kita perlu tahu konsep segi tiga penghasilan api. Sumber utama yang kita pernah pelajari di sekolah menengah rendah ialah panas, bahan mudah terbakar, oksigen. Konsep utama yang kita akan fokuskan hari ini ialah bahan mudah terbakar. Contoh-contoh jenis pemadam api. Yang pertama, pemadam api. Yang kedua, pasir. Yang ketiga, gelung hos. Yang keempat, selimut kebakaran. Yang terakhir, pilih bomba. Kandungan bahan pemadam api. Yang pertama, air. Yang kedua, gas karbon dioksida. Yang ketiga, buih atau foam. Yang keempat, bahan kimia basah. Yang kelima, serbuk kering ABC. Jenis pemadam api. Jenis alat pemadam api boleh dipecahkan kepada 4. Yang pertama, warna pelekat merah. Terutamanya untuk air. Warna pelekat krim ialah untuk buih. Warna pelekat biru untuk debu kering. Warna pelekat hitam untuk karbon dioksida. Label alat pemadam api. Yang pertama, bahagian atas ini pin keselamatan. Yang ini adalah ganggang atau pemicu. Warna merah ialah tangki. Muncung dan hos. Label. Penunjuk. Jenis pemadam kebakaran. Jenis kebakaran kelas A. Penerangan. Kebakaran melibatkan bahan api mudah terbakar jenis pepejal kecuali logam seperti kayu, kertas, kain dan sebarang bahan mudah terbakar. Jenis alat pemadam kebakaran yang digunakan ialah air, buih dan juga serbuk kering. Jenis kebakaran kelas B. Kebakaran melibatkan jenis cecair seperti petrol, kerosene, diesel, cat, varnish dan lain-lain. Kerosene adalah nama lain bagi minyak tanah. Jenis alat pemadam kebakaran yang kita gunakan ialah buih, serbuk kering, karbon dioksida. Jenis kebakaran kelas C. Kebakaran melibatkan gas seperti gas LPG, LNG, oksigen dan lain-lain. Jenis alat pemadam kebakaran yang digunakan ialah serbuk kering dan juga karbon dioksida. Kelas D. Kebakaran melibatkan logam seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium dan sebagainya. Magnesium, aluminium, natrium, kalium adalah antara logam reaktif. Jenis alat pemadam kebakaran yang digunakan adalah serbuk kering. Kelas E. Kebakaran melibatkan peralatan elektrik. Jenis alat pemadam kebakaran yang digunakan ialah serbuk kering dan karbon dioksida.
Dan yang terakhir sekali ialah kelas F, kebakaran melibatkan lemak dan minyak masak. Jenis alat pemadam kebakaran yang digunakan ialah serbuk kering dan juga karbon dioksida. Jenis pemadam api, label dan jenis kebakaran. Berikut adalah jadual kelas kebakaran A, B, C, D, F atau K dan juga elektrik, jenis kebakaran dan jenis dan warna pemadam kebakaran. Kaedah penggunaan pemadam kebakaran. Konsep penggunaan pemadam kebakaran. Hanya memadam kebakaran kecil saja, tidak dibenarkan. Pertama, api yang marak dan asap yang banyak. Yang kedua, gas toksik dibebaskan. Yang ketiga, kawasan kebakaran terlalu panas. Yang keempat, laluan keluar terhalang oleh api. Kaedah penggunaan pemadam api boleh dipecahkan kepada 4 bahagian: tarik atau pull, acu atau aim, tekan atau squeeze dan akhir sekali ialah sembur atau sweep. Tarik. Tarik pin keselamatan pada alat pemadam api. Pastikan silinder dalam keadaan tegak. Acu. Perhatikan arah tiupan angin. Jarak selamat untuk berdiri ialah kira-kira 1 hingga 1.5 meter dari api. Yang ketiga, acukan muncung rendah ke punca kebakaran. Ketiga, tekan atau squeeze. Tekan tuas pemadam api untuk mengeluarkan ejen pemadam kebakaran daripada silinder. Dan yang akhir sekali, keempat, sembur atau sweep. Sembur ke arah punca api dengan gerakan menyapu dari sisi ke sisi. Mulakan semburan dari jarak yang selamat dan kemudian mendekati punca kebakaran. Mari kita fokuskan pemadam api ABC. Yang pertama, ia boleh digunakan untuk semua jenis kebakaran kecuali kebakaran disebabkan logam dan gas yang tidak memungkinkan ledakan atau letupan. Yang kedua, tidak berbahaya kepada manusia dan haiwan. Yang ketiga, tidak mencemarkan tanah. Yang keempat, mudah diselenggara, sekurang-kurangnya sekali setahun. Dan yang kelima, kelembapan yang dihasilkan adalah lebih lama, justru menghalang api daripada merebak semula. Kaedah penggunaan pasir. Pasir digunakan untuk menyekat bekalan oksigen. Ia merupakan ejen terbaik untuk memadam api. Sesuai untuk kebakaran kecil sahaja. Contoh, penggunaan pasir untuk memadamkan api berpunca daripada minyak. Kaedah penggunaan selimut kebakaran. Pertama, bahan utama selimut kebakaran ialah bahan kalis api. Contoh bahan kalis api ialah Kevlar. Yang kedua, gentian kaca. Sesuai untuk kebakaran kecil, tidak sesuai untuk kebakaran berasal daripada elektrik. Berikut adalah kaedah bagaimana selimut kebakaran digunakan. Selimut kebakaran diperbuat daripada 2 lapisan gentian kaca, mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana yang susah dipadamkan oleh air. Memadamkan api pada badan mangsa dengan menyelimuti badan mangsa. Kaedah penggunaan gelung hos atau pilih bomba. Tarik keluar hos bagi kaedah yang pertama. Yang kedua, buka muncung hos untuk mengalirkan air. Yang ketiga, acukan air pada punca kebakaran. Berikut adalah maklumat berkaitan penggunaan gelung hos
pada penggunaan bahan elektrik atau perkakas elektrik atau cecair mudah terbakar. Audit alat pemadam api. Konsep audit alat pemadam api yang pertama, keperluan untuk alat pemadam api diselenggara secara berkala. Yang kedua, memastikan alat pemadam api berada pada keadaan yang baik. Yang ketiga, perkara-perkara yang perlu difokuskan untuk diaudit ialah tarikh luput, jenis pemadam api, sebarang kerosakan, lokasi yang perlu ditunjukkan dalam pelan laluan. Berikut adalah contoh-contoh borang audit atau label perlu diaudit. Penilaian. Apakah jenis pemadam api yang paling sesuai diletakkan di dalam sebuah pejabat? Jelaskan jawapan anda. Jawapan daripada soalan di atas ialah alat pemadam api atau pemadam kebakaran yang paling sesuai ialah jenis serbuk kering ABC. Kebanyakan barang yang berada di dalam pejabat adalah kertas, kayu dan peralatan elektrik. Rumusan keseluruhan bab 1 tingkatan 4 ditunjukkan dalam rajah berikut. Sekian, terima kasih.